Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman, mewakili pihak MPOB dan SME Corp Malaysia, saya Muiz Yusof, moderator anda pada hari ini, mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk turut serta. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang ke siri webinar peluang pengkomersialan teknologi mekanisasi ladang sawit dan landscape pembiayaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kita akan bermula pada jam 3 petang tepat, dan sementara menantikan jam 3, kita akan sajikan dengan beberapa video berkenaan dengan teknologi yang disediakan oleh MPOB. Jumpa nanti pada jam 3 petang.
Kebelakangan ini, ramai sangat yang membuat spekulasi mengatakan bahawa minyak dalam paket tak setanding dengan kualiti minyak dalam botol. Betul ke? Ish, tak betul tu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, jom ikut saya masuk dapur. Bagi menjawab persoalan ramai di luar sana, hari ini saya akan melakukan beberapa penggorengan menggunakan minyak masak dalam paket dan juga minyak dalam botol. Menggunakan minyak yang baru, saya akan masukkan ayam bersalut tepung ke dalam kedua-dua jenis minyak ini. Setelah 3 kali penggorengan, seperti yang anda lihat, kedua-dua jenis minyak ini menghasilkan warna yang sama. Ini adalah minyak daripada dalam botol, manakala ini adalah minyak paket. Kedua-duanya menghasilkan gorengan yang sempurna dengan tekstur yang rangup. Masih belum yakin? Mari kita dengar apa pula kata pakar. Kek yang RM2.5 tu sebenarnya adalah minyak subsidi ya. Dia sebenarnya kualitinya sama dengan minyak yang dalam botol plastik tu. So sama je lah kan. Dia juga minyak sihat yang boleh kita amalkan insyaAllah. Okay? Kesimpulannya, minyak dalam paket dan dalam botol tidaklah berbeza dari segi kualiti maupun prestasi. Yang penting, yakinlah minyak sawit adalah pilihan terbaik dan selamat digunakan dalam masakan harian anda. Penyelidikan dan pembangunan serta pengkomersialan R&D&C adalah teras aktiviti MPOB yang menjana kemajuan industri sawit negara. Teknologi yang dibangunkan MPOB meliputi semua aspek sawit dari sektor huluan kepada sektor hiliran. Teknologi yang dihasilkan meliputi pengeluaran bahan tanaman, formulasi baja, teknik kawalan penyakit dan serangga perosak, mekanisasi ladang, teknologi pengilangan serta formulasi produk makanan dan bukan makanan berasaskan sawit. Antara teknologi yang telah ditawarkan untuk pengkomersialan di sektor huluan meliputi formulasi ejen kawalan bagi penyakit-penyakit yang sinonim dengan tanaman sawit seperti reput pangkal batang akibat serangan kulat ganoderma. Kajian selama 10 tahun menghasilkan formulasi trichoderma yang berupaya membantu memanjangkan jangka hayat produktif pokok sawit sekaligus menyumbang kepada pengurangan pendapatan yang ketara disebabkan oleh kulat ganoderma yang menjadi punca penyakit reput pangkal batang sawit. Teknologi yang menggunakan kulat endophytic trichoderma viren 159C yang bertindak sebagai ejen kawalan biologi terhadap penyakit reput pangkal batang sawit dikenali sebagai TrichoShield. Antara kelebihan teknologi trichoderma ialah kaedah kawalan semula jadi dan dapat mengurangkan kebergantungan penggunaan bahan kimia dan berbahaya, berpotensi memelihara diri dan mengkolonisasi sendiri setelah didedahkan pada peringkat awal di akar umbi, serta mesra alam dan kos efektif. TrichoShield mampu mengurangkan kesan penyakit dan memanjangkan jangka hayat produktif pokok sawit.
Penyelidikan MPOB dalam bidang oleokimia telah membawa kepada pengeluaran produk nilai tambah berasaskan minyak sawit yang mesra alam. Seiring dengan perkembangan dunia yang bergerak ke arah kelestarian alam sekitar, berteraskan penggunaan teknologi hijau, MPOB telah memperkenalkan teknologi pump-based plasticizer, ejen pemplastik berasaskan sawit pada tahun 2019. Antara kelebihan plasticizer adalah menggunakan sumber yang boleh diperbaharui sebagai ejen pemplastik, tidak beracun, mengurangkan kebergantungan pada dioktil fathalate DOP yang bersifat karsinogenik dan telah dilarang di negara-negara tertentu, serta mengurangkan pemindahan bahan kimia toksik ke dalam plastik pembungkusan makanan dan minuman. MPOB bersama Magnichem Sdn Bhd telah bekerjasama dalam penyelidikan yang membawa kepada pengkomersialan teknologi untuk pengeluaran pump-based plasticizer. MPOB telah menandatangani perjanjian pemindahan lesen pada Magnichem Sdn Bhd pada tahun 2019 bagi pengeluaran produk secara komersial. Teknologi MPOB di sektor peladangan yang telah diperkenalkan untuk pengkomersialan termasuk jentera penuaian buah sawit, cantas elektro, alat pemotong elektrik yang dicipta bagi memudahkan kerja-kerja penuaian buah tandan segar. Cantas mempunyai 3 komponen utama iaitu kepala pemotong, sabit, galah dan enjin petrol 2 lejang telah diperkenalkan kepada industri sejak tahun 2007. MPOB telah membangunkan cantas berkuasa bateri yang diberi nama cantas elektro pada tahun 2017. Antara kelebihan cantas elektro adalah mesra alam kerana ia tidak mengeluarkan asap, lebih ringan, kadar getaran yang rendah dan menjimatkan masa serta kos dalam aspek penyelenggaraan. Bagi pengkomersialan teknologi cantas elektro, MPOB telah melesenkan kepada 2 syarikat iaitu Mizer Impression Sdn Bhd dan Arzitech Resources Sdn Bhd. Ketiga-tiga teknologi yang telah ditawarkan untuk pengkomersialan iaitu Trico-Shield, pump-based plasticizer dan cantas elektro adalah antara 704 teknologi yang dibangunkan oleh MPOB. Pihak yang berminat termasuk syarikat tempatan dan pengusaha industri kecil dan sederhana dipelawa untuk berkolaborasi dengan MPOB dan mengambil peluang pengkomersialan teknologi dalam industri sawit. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi selamat datang ke siri webinar Peluang Pengkomersialan Teknologi Mekanisasi Ladang Sawit dan Landscape Pembiayaan anjuran bersama MPOB dan SME Corp Malaysia. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan sesi webinar kita dalam masa 5 minit sahaja lagi. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan teruskan bersama-sama dengan kami. Ajak rakan-rakan anda yang masih lagi belum bersama-sama dalam sesi platform di Zoom ini untuk mengikuti siri webinar ini. Kita berjumpa dalam masa 5 minit lagi. Pengenalan teknologi MPOB dan proses pengkomersialan. Pemindahan teknologi atau Transfer of Technology, TOT merupakan platform utama MPOB dalam menghebahkan hasil penyelidikan terkini untuk diguna pakai dan dikomersialkan oleh pihak industri, pekebun kecil dan para usahawan. Penyelidikan MPOB meliputi rantaian dalam industri sawit dari sektor huluan, sektor pertengahan dan sektor hiliran yang menghasilkan teknologi dan inovasi baharu bagi peningkatan produktiviti tanaman sawit, pembangunan mampan dan penghasilan produk tambah nilai yang menjana pertumbuhan ekonomi negara. Proses pemindahan teknologi. MPOB menawarkan kepakaran penyelidikan dan kemudahan fasiliti loji rintis melalui projek-projek R&D yang telah dihasilkan. Menggalakkan kolaborasi dengan pihak industri bagi mewujudkan sinergi, perkongsian kepakaran dan sumber dalam membangunkan teknologi dan inovasi yang membawa kepada pengkomersialan. Aktiviti business matching atau padanan perniagaan bagi menyedia ruang kepada penggiat industri dan usahawan meneroka peluang perniagaan melalui pengkomersialan teknologi MPOB. Penyelidikan pembangunan dan pengkomersialan dilaksanakan oleh MPOB sepenuhnya atau melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga bagi pembangunan teknologi dan inovasi baharu. Dari segi perlindungan harta intelek, MPOB bekerjasama dengan pihak industri dan kolaborator bagi memastikan teknologi yang dibangunkan dilesenkan untuk pengkomersialan. Sejajar dengan Akta MPOB, Akta 582, pihak yang berminat untuk mengkomersialkan teknologi MPOB perlu menandatangani perjanjian pengkomersialan dengan MPOB. 3 kategori pelesenan yang ditawarkan MPOB iaitu eksklusif, eksklusif terhad dan tidak eksklusif.
Pihak yang berminat untuk mengkomersialkan teknologi MPOB perlu membayar yuran formulasi, formulation fees atau yuran pelesenan mengikut jenis produk atau teknologi. Kadar bayaran royalti adalah antara 1 hingga 5% berdasarkan jualan kasar produk. MPOB menyedia rundingan dan khidmat nasihat pada pihak syarikat dengan penetapan kadar rundingan berdasarkan kepakaran pegawai penyelidik yang terlibat. MPOB menawarkan perkhidmatan dari segi fasiliti inkubasi, loji rintis serta khidmat rundingan dan nasihat teknikal dalam pembangunan produk. Bayaran yang dikenakan adalah berdasarkan perkhidmatan yang disediakan MPOB. Teknologi dan inovasi yang dihasilkan melalui R&D MPOB dalam semua aspek akan meningkatkan kemajuan industri sawit. Pegiat industri sawit dan usahawan disaran mengambil peluang perniagaan pengkomersialan teknologi dan seterusnya menyumbang pada pertumbuhan industri sawit negara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Encik Muhammad Rizal Ahmad, Pegawai Penyelidik Unit Mekanisasi dan Kejuruteraan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, dan juga yang dihormati Puan Mariatini Osman, Naib Presiden Kanan Malaysia Technology Development Corporation untuk masuk ke dalam platform Zoom kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Encik Muhammad Rizal Ahmad, Pegawai Penyelidik Unit Mekanisasi dan Kejuruteraan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Yang dihormati juga Puan Mariatini Osman, Naib Presiden Kanan Malaysia Technology Development Corporation MTDC, pegawai-pegawai daripada SME Corp Malaysia dan juga MPOB, seterusnya rakan-rakan usahawan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat datang ke siri webinar Peluang Pengkomersialan Teknologi Mekanisasi Ladang Sawit dan Landscape Pembiayaan, dibawakan khas oleh MPOB dan SME Corp Malaysia. Apa khabar Encik Rizal? Puan Mariatini sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Saya juga harap mereka usahawan-usahawan, rakan-rakan usahawan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini juga dalam keadaan yang sihat. Walaupun kita masih lagi berperang, masih lagi melawan pandemik COVID-19, saya kira usaha dan inisiatif kita untuk terus membantu usahawan perlu diteruskan bagi memastikan ekonomi kita terus berkembang maju. Lebih-lebih lagi apabila kita memasuki fasa pelan pemulihan negara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada penonton kita pada hari ini, suka untuk saya maklumkan siri webinar kita pada hari ini akan menampilkan 2 sesi, di mana untuk sesi pertama kita akan berikan ruang kepada Encik Muhammad Rizal dan juga Puan Mariatini untuk berkongsi apakah dia peluang pengkomersialan teknologi mekanisasi ladang sawit. Ini Encik Rizal akan terangkan pada kita. Manakala Puan Mariatini pula akan berkongsi berkenaan dengan landscape pembiayaan yang ditawarkan oleh MTDC dan juga agensi-agensi lain untuk tujuan membantu usahawan-usahawan dan PKS-PKS di Malaysia. Dan apabila tamatnya sesi taklimat mereka, kita akan masuk ke sesi kedua di mana saya sendiri akan bertanyakan soalan-soalan yang dikemukakan oleh para penonton kita pada hari ini. Jadi hari ini kita ada sekarang dengan kita 189 peserta di platform Zoom, dan saya kira ramai juga turut menonton di laman Facebook SME Corp Malaysia, laman Facebook MPOB dan juga laman Facebook MTDC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, usahawan yang saya kasihi, jika anda ada soalan buat mereka yang ada di platform Zoom, anda boleh ajukan soalan anda di kotak Q&A, dan pada mereka yang berada di platform Facebook, anda juga boleh menurunkan soalan anda di ruangan komen, dan urus-setia akan berikan soalan-soalan panas lah kan, panas ke tak panas ke, yang diajukan kepada 2 panel istimewa kita pada hari ini berkenaan dengan topik peluang pengkomersialan teknologi mekanisasi ladang sawit dan landscape pembiayaan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tujuan sebenar kita menganjurkan sesi sebegini adalah untuk memberikan peluang dan juga ruang perkongsian maklumat berkenaan dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan
dan juga agensi. Selain itu, kita mengharapkan platform sebegini mampu membuka minda dan juga mungkin melonjak sedikit perasaan tuan-tuan dan puan-puan untuk meneroka pasaran-pasaran selain daripada bidang perniagaan yang tuan-tuan dan puan-puan ceburi pada hari ini. Jadi pada saya kira kami di peringkat kementerian dan agensi sentiasa mencari laluan, mencari peluang untuk bersama-sama membantu tuan-tuan dan puan-puan maju di dalam apa sahaja jenis perniagaan yang diceburi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, panjang sudah celoteh saya. Kalau nak saya celoteh lagi kan tak sempat Puan Mariatini dengan Cik Rizal nak bercerita panjang tentang kita punya fokus utama pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya berikan sedikit latar belakang Cik Rizal supaya orang kata apa, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi saya ceritakan sikitlah ke latar belakang Encik Rizal. Beliau merupakan penerima ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanik Dabahan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan beliau juga turut menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia, dan sekarang beliau adalah ketua kumpulan kejuruteraan dan juga pegawai penyelidik di MPOB. Kira orang kata apa, pegawai yang sangat-sangat berpengalaman. Kita cukup bertuah pada hari ini kerana Encik Rizal ada. Jadi Encik Rizal, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan platform, orang kata apa, podium kepada Encik Rizal untuk berkongsi dengan rakan-rakan usahawan kita pada hari ini. Dipersilakan Encik Rizal. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Ahmad Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cik Ahmad Muiz selaku moderator kita pada petang ini. Puan Mariatini selaku panel, sahabat panel saya pada petang ini. Okey, baiklah, izinkan saya untuk berkongsi berkaitan dengan slide pembentangan pada saya petang ini. Okey, Alhamdulillah, pagi petang ini saya diamanahkan untuk berkongsi berkaitan dengan teknologi mekanisasi ladang yang digunakan pada masa kini di sektor industri sawit. Saya Muhammad Rizal bin Ahmad merupakan penyelidik di unit mekanisasi dan kejuruteraan, bahagian penyelidikan, kejuruteraan dan perprosesan. Seperti yang sedia maklum, tuan-tuan semua, keluasan sawit di Malaysia pada tahun 2020 adalah sekitar 5.87 juta hektar. Ianya merangkumi daerah iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung, di mana Semenanjung ialah 47% daripada jumlah keseluruhan keluasan tanaman sawit di Malaysia. Daripada 5.87 juta hektar itu, ianya menghasilkan 19.14 juta tan minyak sawit mentah. MPOB merupakan agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyelidikan secara intensif bagi mekanisasi ladang dan telah mengeluarkan pelbagai teknologi. Namun begitu, tahap penerimaan teknologi dan juga tahap mekanisasi di ladang sawit adalah masih lagi rendah. Pada ketika ini, negara dilanda pandemik COVID-19. Kita menghadapi kekurangan tenaga buruh yang amat meruncing. Justru mekanisasi merupakan salah satu alternatif bagaimana kita dapat mengatasi masalah kekurangan buruh yang berlaku pada masa kini. Unit mekanisasi dan kejuruteraan beroperasi di Pusat Penjuruteraan Ladang di Stesen Penyelidikan MPOB UKM. Sebelum ini, unit dikenali sebagai Kumpulan Penjuruteraan Ladang, dan pada tahun 2012 ianya ditukar nama kepada Unit Mekanisasi Ladang, dan pada tahun 2020 Unit Mekanisasi dan Kejuruteraan. Selain itu, Unit Mekanisasi dan Kejuruteraan terdapat satu cawangan di Stesen MPOB Datu, iaitu di Sabah. Selain itu, MPOB juga menganjurkan khusus operator mekanisasi ladang di mana ianya cuba menarik minat atau memberi latihan kepada belia-belia tempatan untuk menceburi bidang industri sawit. Ianya beroperasi di stesen MPOB Kratung, Pahang yang diuruskan sepenuhnya oleh unit latihan MPOB. Antara isu dan cabaran dalam sektor peladangan sawit, ianya bermula dari
aktiviti penanaman sampai ke usia untuk ditanam semula, iaitu daripada 0 hingga 2 tahun, iaitu pramatang, dan di mana ianya melibatkan aktiviti penyediaan tanah, pembinaan benih, kekacauan penutup bumi, penjagaan tanaman dan kawalan perosak penyakit. Pada tahun usia pokok 3 hingga 25 tahun, ianya melibatkan aktiviti penyelenggaraan kawasan dan tanaman, penuaian, evakuasi dan pengangkutan, kawalan perosak dan penyakit. Dan pada tahun 25 tahun ke atas, ianya melibatkan aktiviti penuaian dan evakuasi dan persiapan untuk tanam semula. Antara semua aktiviti ini terdapat 3 aktiviti yang menggunakan buruh, penggunaan buruh yang intensif, iaitu penyelenggaraan kawasan dan tanaman, penuaian dan evakuasi dan pengangkutan, di mana ianya sangat bergantung kepada pekerja asing, dan produktiviti adalah masih rendah jika ia kekal pada penggunaan konvensional ataupun alatan konvensional. Dan pada masa kini kita menghadapi kekurangan tenaga pekerja dan ianya memberi sedikit sebanyak memberi kesan sampingan terhadap produktiviti sesebuah ladang. Justru MPOB mengambil inisiatif bagaimana memperkenalkan mekanisasi bagi membantu mengatasi masalah-masalah yang berlaku pada masa kini. Mengapa mekanisasi? Antara soalan yang ditanya, kenapa kita perlu menggunakan mekanisasi? Ada 3 faktor utama yang cuba saya highlightkan pada petang ini, yang seperti tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada slide pembentangan saya. Yang pertama adalah faktor kebangsaan, di mana dari segi faktor kebangsaan, dengan kita menggunakan mekanisasi, kita dapat mengurangkan keperluan buruh import, menghadkan masalah sosial yang berlaku di kalangan buruh-buruh warga asing dan meningkatkan peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Dan yang terakhir adalah mengurangkan aliran mata wang ke luar negara. Faktor kedua adalah faktor industri, di mana apabila kita menggunakan mekanisasi, ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi dan boleh bekerja dalam tempoh masa yang berterusan, di mana berdasarkan kajian dan yang kami jalankan, didapati mekanisasi terbukti dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan kita kepada buruh. Dan faktor yang terakhir ialah memastikan ruang persekitaran kerja itu selamat, meningkatkan pendapatan dan mempercepatkan kerja di lapangan. Dan yang terakhir ialah memastikan keselamatan dan dapat mengelakkan dari ancaman bahaya. Antara faktor-faktor berikut, ianya memerlukan keperluan segera kepada industri. Ianya adalah salah satu alternatif bagaimana kita mengatasi masalah yang berlaku, di mana kita mengalami kekurangan buruh sebanyak 50,000 orang. Selain itu, antara alternatif lain ialah menggunakan aplikasi IR 4.0, di mana ianya dapat meningkatkan dan meningkatkan kecekapan sesuatu mekanisasi tersebut. Antara teknologi-teknologi yang sesuai untuk PKS ataupun perusahaan kecil dan sederhana adalah bagi 3 aktiviti berikut. Yang bagi aktiviti penuaian seperti yang dapat dilihat, ianya adalah pemotong berkuasa enjin ataupun cantas Evo. Yang kedua adalah pemotong berkuasa bateri ataupun cantas elektro. Bagi aktiviti BTS dan biji relay, antara teknologi yang sesuai adalah trailer motosikal ataupun mobile lifter. Dan bagi penjagaan tanaman atau kawasan adalah yang dicadangkan adalah jentera penyembuh racun. Antara peluang perniagaan adalah termasuk pembangunan teknologi, pembuatan, penjualan dan pemasaran, pengedaran, penyediaan perkhidmatan dan penyelenggaraan, pengeluar alat ganti dan penjualan dan perunding ataupun dan lain-lain sekali lagi. Teknologi yang pertama adalah teknologi penuaian, yang dikenali sebagai cantas ataupun pemotong sawit bermotor. Cantas ataupun sawit bermotor sesuai digunakan untuk penuaian untuk pokok rendah 8 meter ke bawah. Ianya dapat meningkatkan produktiviti pekerja sehingga 40% berbanding kaedah konvensional dan menggunakan 2 jenis transmisi, iaitu enjin petrol dan bateri. Pada masa kini terdapat pengeluar atau enjin yang daripada Husqvarna, Mori dan Makita dan lain-lain lagi lah.
Cantas telah diperkenalkan pada industri sejak tahun 2007, di mana version yang pertama adalah cantas Mark 1, Mark 1. Seterusnya ianya telah mengalami evolusi, dan yang terakhir pada tahun 2020 sekali lagi MPOB memperkenalkan cantas elektro di mana ianya menggunakan bateri berbanding cantas bersih lama menggunakan enjin petrol. Seperti yang dapat dilihat pada slide pembantangan ni, terdapat dua perbezaan yang saya letakkan, iaitu cantas Evo dan cantas elektro. Di mana cantas Evo iaitu penggerak utamanya adalah enjin petrol dan sumber kuasa petrol, transmisi mekanikal, shaft dan bearing, dan menggunakan mata pahat dan sabit. Justru saya ingin berkongsi sedikit bagaimana cantas elektro ni beroperasi di ladang. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat, iaitu penggunaan bagi masa pemotongan bagi satu pelepah adalah sekitar 2 hingga 3 saat. Iaitu ianya lebih cepat berbanding kaedah konvensional. Okey, bagi cantas elektro pula, penggerak utamanya adalah motor elektrik, direct current ataupun arus terus, di mana sumber kuasa yang digunakan adalah bateri dan transmisi mekanikal dan elektrik, dan mata pemotong adalah pahat ataupun sabit. Di sini ada satu video yang saya ingin kongsikan macam mana penggunaan cantas elektro beroperasi di ladang. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat, cantas elektro ini adalah menggunakan mata pahat di mana ianya sesuai untuk pokok rendah. Seperti yang saya bagi tahu tadi, masa pemotongan bagi satu pelepah adalah sekitar 2 hingga 3 saat. Berikut merupakan spesifikasi bagi cantas elektro seperti yang saya paparkan adalah dia menggunakan bateri 36 volt, 6 ampere hour, dan masa pengecasan adalah 1 jam. Jadi berdasarkan kajian dan ujian yang kami jalankan bersama beberapa estate, didapati kos petan bagi cantas elektro adalah RM7.25 per tan FAB. Pada masa kini, harga jualan adalah sekitar RM5,900 dan kebaikan cantas elektro berbanding cantas enjin adalah kadar getaran yang dihasilkan adalah kurang dan prestasi penuaian adalah sehingga 8 hektar sehari. Ini adalah spesifikasi cantas dan kesesuaiannya. Seperti yang dapat lihat, sikat Evo, ketinggian aras tuainya adalah 4 kaki ke bawah dan punca kuasa enjin petrol. Berat keseluruhan adalah 6 kg. Cantas Evo 3, 4 hingga 8 kaki aras tuai. Enjin petrol 6.5 kg. Cantas Evo 5, 8 hingga 15 kaki aras tuai. Enjin petrol 8 kg berat keseluruhan. Dan cantas 7, Evo 7, iaitu 15 hingga 20 kaki aras tuaian dan berat keseluruhan adalah 98 kg. Bagi cantas elektro, ketinggian aras tuai yang dicadangkan adalah 9 kaki dan dikuasakan oleh bateri dan berat keseluruhan adalah 7 kg. Di sini ada dua video penggunaan cantas elektro seperti tuan-tuan dapat lihat. Penggunaan cantas yang di belah kiri ni yang saya tengah mainkan video ni adalah menggunakan sabit. Justru seperti yang saya maklumkan sebelum ini ialah tempoh pemotongan bagi satu pelepah adalah sekitar 2 hingga 3 saat. Dan video kedua ini adalah menggunakan mata pahat di mana jika dibandingkan dengan kaedah konvensional, ianya memerlukan tenaga yang lebih berbanding menggunakan mesin. Ianya dapat mengurangkan tenaga dan boleh memanjangkan waktu kerja bagi pekerja tersebutlah.
Teknologi yang kedua yang saya cuba highlightkan ataupun saya ketengahkan pada petang ini adalah teknologi pengangkutan ataupun dikenali sebagai trailer motosikal. Trailer motosikal ni dicipta untuk digunakan dalam pelbagai aplikasi. Ianya boleh dipasang pada mana-mana jenis motosikal dan ianya mudah dicabut dan atau dipasang. Ianya mampu membawa muatan sehingga 250 kg. Ianya mudah dibaiki, penyelenggaraan yang minima di mana penyelenggaraan hanya berfokus kepada bearing tayar ataupun tayar jika mengalami botak ataupun dah haus, dan boleh digunakan dalam keadaan semua keadaan ladang berdasarkan kapasiti enjin motosikal tersebut. Di sini saya ada kongsikan satu video di mana operasi menggunakan trailer motosikal yang dipasang pada motor Honda EFI iaitu 100cc. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat, ianya bermula motosikal trailer ni sesuai digunakan bagi mengangkut BTS ataupun buatan dan segar dalam kawasan ladang untuk dibawa ke platform. Dan cara pemasangan adalah mudah seperti memasukkan kepada penyambung dan mengetatkannya. Trailer motosikal ni dikategorikan sesuai untuk pekebun kecil yang berkeluasan 2 hingga 3 hektar kerana kapasitinya hanyalah 250 kg dan harganya adalah lebih rendah berbanding jentera besar. Justru selain tuan-tuan dapat menggunakan untuk pengangkutan BTS, ianya boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi lain seperti mengangkut barang yang boleh digunakan untuk pelbagai perniagaan. Dan selepas pekerja itu mengangkut BTS ke dalam trailer motosikal, pekerja akan menghantar BTS itu ke platform ataupun di pusat pengumpulan bagi tujuan diangkut oleh lori ataupun kenderaan jentera yang lebih besar. Okey, di sini saya tunjukkan sedikit demo bagaimana trailer ini berfungsi. Jadi seperti yang kita dapat lihat bagaimana ianya mengeluarkan tandan daripada bin itu hanya menarik satu lever yang pada tempat penyambungan. Justru ini adalah salah satu alternatif kepada pekebun kecil ataupun kepada SME untuk mencuburi bidang-bidang bagi industri sawit. Okey, teknologi yang ketiga yang saya cuba ketengahkan adalah teknologi penjagaan kawasan iaitu jentera roda 3. Seperti yang tuan-tuan dapat lihat pada slide pembentangan ini adalah jentera roda 3 yang boleh dikatakan multi purpose di mana ianya boleh digunakan untuk menyembur racun ataupun mengangkut tandan. Kos operasi bagi penyemburan racun adalah sekitar RM10 per hektar dan ianya direka secara ergonomik untuk keadaan kerja yang selamat dan mudah untuk turun atau naik daripada kenderaan. Ianya mampu bergerak di teres dan kawasan beralun. Ianya menggunakan kawalan elektronik untuk menjimatkan pembaziran bahan kimia bagi aktiviti meracun, meningkatkan produktiviti untuk aktiviti penyemburan racun iaitu sekitar 7.5 hektar per hari. Menggunakan pump 12 volt direct current ataupun arus terus dan bateri 100 ampere untuk mengaktifkan penyemburan racun, dan mesin ini boleh digunakan untuk pengangkutan BTS selain motosikal trailer motosikal ataupun ianya ada juga alternatif yang tuan-tuan boleh terokai iaitu jentera roda 3 untuk operasi ataupun aktiviti pengangkutan di ladang sawit. Di sini ada sedikit video yang saya kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan bagaimana ianya beroperasi di dalam sektor peladangan. Seperti yang dapat lihat adalah penyemburan racun secara manual dan jentera roda penyemburan racun menggunakan jentera roda 3. Ini adalah merupakan reka bentuk daripada MPOB sendiri dan menggunakan 100 watt. Dicanangkan teknologi solar untuk mengaktifkan. Dan chassis jentera sesuai untuk bawa lebih kurang 200 liter bagi penyemburan di mana ianya lebih kurang 200 kilo muatan bebanan yang mampu dibawa iaitu ke dalam ladang.
Selain ia menggunakan boom, ianya boleh menggunakan hose ataupun nozzle dan boleh menyembur pada kawasan-kawasan yang tidak boleh dicapai oleh jentera roda 3 ini. Okey, teknologi yang keempat ataupun yang terakhir yang saya cuba ketengahkan ialah teknologi pengangkutan, iaitu alat pemindahan buah tanam segar BTS mudah alih, di mana alat ini menggunakan sistem hidrolik yang dikuasakan oleh bateri 24 volt untuk menggerakkan dua silinder hidrolik tersebut. Dan had ketinggian alat ini adalah 1.8 meter. Bagaimana ianya berfungsi? Okey, jadi saya ingin terangkan sedikit bagaimana ianya berfungsi. Kita tengok alat ini pun mungkin nak tahu macam mana ianya berfungsi dapat membantu industri sawit Malaysia. Okey, alat ini mampu mengangkat sekitar 400 kilo muatan dan menggunakan sistem hidrolik seperti yang saya maklumkan sebelum ini, sistem hidrolik dan bateri, dan dilengkapi dengan ciri penapisan untuk menyingkirkan sampah kecil. Kalau tuan-tuan yang terlibat secara langsung dengan aktiviti perladangan, tuan-tuan sedia maklum bahawa pada setiap buah yang diangkat ada terdapat sampah-sampah kecil yang terlekat pada buah tersebut. Jadi penapisan ni penting supaya sampah-sampah dapat diasingkan dan hanya buah tandan segar sahaja yang masuk ke dalam trailer. Yang keempat, mudah dipasang dan ditanggalkan dari mesin kecil untuk ditarik. Okey, yang seterusnya, bagaimana ianya digunakan? Okey, pekerja hanya perlu memuatkan BTS ke dalam jentera pengangkut BTS, sama ada jentera 3 roda yang saya terangkan sebelum ini ataupun jentera 3 roda yang berlainan. Pengangkut memunggah BTS ke dalam mobile lifter tersebut dan dengan menekan satu switch saja, mobile lifter akan mengangkat BTS dan memunggah ke dalam trailer. Setelah itu, setelah BTS dipindahkan ke dalam trailer yang lebih besar, ianya secara automatik kembali ke kedudukan asal. Berdasarkan ujian yang kami jalankan, didapati ianya dapat lebih 35% lebih pantas berbanding kaedah manual. Antara kelebihan teknologi mobile lifter ianya direka bentuk yang ringkas, mudah, peningkatan produktiviti yang ketara untuk aktiviti pengangkutan BTS di ladang, kualiti BTS yang lebih baik dengan mengurangkan pengendalian BTS, berpotensi mengurangkan beban terhadap pekerja seperti yang sedia maklum jika kita guna kaedah manual, kita loading ataupun kita memunggah ke dalam dari bawah ke dalam trailer, ianya memerlukan tenaga yang lebih. Justru dengan alat ini, ianya memudahkan proses pemunggahan daripada jentera 3 roda ke dalam trailer. Mengurangkan tenaga untuk memunggah BTS, menggalakkan penggunaan teknologi hijau berkongsi bateri dan berpotensi digunakan dalam operasi bagi tanaman lain. Di sini ada satu video yang saya ingin kongsikan bagaimana ianya beroperasi di ladang. Jadi saya ingin tunjukkan ianya secara visual supaya tuan-tuan lebih faham bagaimana ianya berfungsi. Seperti yang sedia maklum, ianya dikenali sebagai pengangkat mudah alih dan jentera 3 roda akan ini adalah kaedah lama di mana jentera 3 roda akan memunggah BTS kepada platform atau tempat pengumpulan dan mengangkutnya secara manual menggunakan besi loading. Dan di sini ditunjukkan bagaimana ianya dipunggah dari jentera 3 roda kepada trailer. Ini merupakan bagaimana caranya ianya dipasang dan ditarik untuk untuk membawa masuk ke dalam ladang. So, jika kita perhatikan, ianya terbukti dapat mengurangkan tenaga kerja di mana hanya menekan satu switch saja kita dapat memunggah BTS daripada bawah ke dalam trailer. Kesimpulan dari pelbagai teknologi yang saya ketengahkan tadi, kita dapat lihat pelbagai teknologi yang tersedia untuk dipasarkan kepada industri sawit Malaysia. Yang kedua adalah peluang perniagaan
adalah merangkumi sektor pengeluaran mesin ataupun pengedaran ataupun dipanggil sebagai ejen kepada pembekal rasmi yang dilantik oleh MPOB. Dan yang ketiga adalah peluang menambah pendapatan dan mempelbagaikan bidang perniagaan jika tuan-tuan berminat untuk menceburi sektor industri sawit pada masa kini. Saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk turut serta dalam webinar yang akan diadakan pada 14 September iaitu Selasa depan, di mana webinar ini adalah webinar Skim Insentif Mekanisasi Sawit OPMIS dan tema bagi webinar ini adalah perkongsian kisah kejayaan OPMIS, di mana ianya mengketengahkan berbagai teknologi yang berada di pasaran dan testimoni-testimoni dari penerima OPMIS. Justru saya tamatkan pembentangan saya pada petang ini. Terima kasih kerana perhatian dari tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Rizal di atas pembentangan yang saya kira cukup menarik, kerana kita melihat kepada peluang-peluang teknologi yang ada ini sebenarnya akhirnya memberikan banyak manfaat kepada usahawan. Itu yang kita cuba nak bawakan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita mahu mengangkat ataupun mengenengahkan peralatan ataupun inovasi ataupun teknologi yang mampu bukan saja memudahkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan secara keseluruhannya, tapi dalam masa yang sama meningkatkan produktiviti dan juga mengurangkan kos operasi. Dan of course kita juga nak mengurangkan kebergantungan kepada buruh jugalah. Jadi saya kira apa yang Encik Rizal kongsikan pada hari ini sebenarnya kita melihat kepada perubahan peralihan sistem kerja, di mana kita melihat kalau dahulunya kita para pekerja atau peladang di ladang sawit ini mereka melaksanakan tuaian dan sebagainya secara manual. Jadi kita dah beralih kepada zaman yang lebih maju di mana syarikat-syarikat ataupun peladang-peladang ini perlu melihat teknologi ini sebagai satu investment ataupun pelaburan yang akhirnya sebenarnya akan memberi keuntungan kepada syarikat secara keseluruhannya. Baiklah, saya nampak tadi ada komen daripada Nur Izrin. Thank you, good info daripada MPOB. Encik Bahudin pula minta nombor telefon. Okey. Saya minta urus setia daripada MPOB dan juga SME Malaysia, kalau ada yang berkaitan boleh berhubung dengan usahawan-usahawan yang bertanyakan tentang maklumat-maklumat jika mereka ingin menghubungi siapa di MPOB dan sebagainya. Untuk maklumat semua 216, tadi 144 dan naik 216. Kita bersiaran sekarang di platform Zoom dan saya difahamkan 100 lebih berada di platform Facebook SME Corp, MPOB dan juga MTDC. Okey, seterusnya saya masih lagi tak nampak soalan. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan ajukan soalan. Inilah masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh mengetahui dengan lebih lanjut, ataupun ada yang tak faham ataupun ada yang perlukan lebih penerangan daripada panelis kita yang cukup hebat, dua orang pada hari ini, berkenaan dengan tajuk pengkomersialan teknologi mekanisasi ladang sawit dan juga landscape pembiayaan. Ini yang kita nak bercakap sekarang ni. Apabila kita bercakap pasal pembiayaannya, mata ni terus macam tu kan. Sebab dana, sekarang ni dana adalah antara sumber yang mampu menjamin kelangsungan sebuah perniagaan, tapi kita juga nak dana yang kita berikan, agensi, kementerian ataupun secara amnya kerajaan berikan ini sebenarnya diberikan kepada mereka yang benar-benar menggunakan, yang benar-benar mengambil manfaat daripada situ. Di hari ini kita nak minta daripada Puan Mariatini sendiri, sebagai salah seorang yang cukup berpengalaman di dalam pengurusan projek yang melibatkan vaksin, ada juga yang melibatkan industri sawit, peranti perubatan. Inilah dia orangnya. Puan Mariatini sekarang berkhidmat sebagai naib presiden kanan di MTDC dan mempunyai pengalaman yang cukup luas sebagai pengurus projek dan juga menjalankan beberapa penyelidikan yang melibatkan industri sawit, vaksin dan juga alat peranti perubatan. Baiklah, saya tak nak berceloteh panjang lagi. Apa kata kita beri laluan kepada Puan Mariatini untuk menerangkan dan berkongsi dengan lebih lanjut tentang landscape pembiayaan. Dipersilakan Puan Mariatini.
Terima kasih Cik Muiz. Saya tak rasa macam ada kat Zoom platform sebab Cik Muiz saya tak tahu dia kerja SME Corp ke dia kerja dengan stesen TV. Rasa macam dalam talk show. So, terima kasih Encik Rizal sebab memanaskan pentas. Saya pun seronok nak kongsi apa yang saya telah sediakan hari ini. Bagi saya beberapa saat untuk saya kongsikan slide. Okay, nampak tak slide saya? Nampak ya? Nampak Puan, tukar kepada presentation Okay, mode. ya. Okay, there it is. Yep, everything good, semua nampak? Okay, Alright. saya hari ini akan bercakap tentang pengkomersialan dulu sebab walaupun kita, ialah saya diberi tajuk funding landscape, tapi pada saya bila kita nak bercakap tentang pengkomersialan, kita perlu tahu lebih daripada sekadar kat mana nak dapatkan dana sebab bila kita lakukan aktiviti pengkomersialan, ia adalah satu cabang perniagaan yang tidak straightforward. Orang kata kalau kita nak berniaga lagi senang, agaknya lah, lagi senang kalau kita berniaga lifestyle businesses contohnya daripada kita nak buat pengkomersialan. Pengkomersialan ni jalannya mungkin rumit, pulangannya mungkin lebih besar, tapi kalau kita bersedia dan kita tahu apa yang kita akan hadapi, kita ada bantuan sokongan daripada banyak pihak, insya-Allah perjalanan kita akan lebih mudah. Okay? So saya mulakan outline saya akan bercakap sedikit tentang pengkomersialan, sedikit saja. Kemudian baru saya akan bercakap tentang pembiayaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okay? Now, pengkomersialan ini adalah interpretasi saya tentang pengkomersialan. Sebelum saya kerja MTDC, saya sendiri pernah terlibat dalam aktiviti pengkomersialan. Saya buat syarikat startup, saya ambil teknologi yang masa itu dipatentkan di US dan saya dengan partner saya berusaha untuk melaksanakan aktiviti pengkomersialan. Jadi yang kat tengah tu kita nampak mechanization, kita ada research, kita ada mechanization dan apa yang kita hasratkan dalam aktiviti pengkomersialan ni ialah membawa hasil research yang di sini kepada ladang di mana ia akan digunakan dalam ladang dan ada translation keuangan yang berlaku, akan berlaku keuntungan, kita dapat profit is a business process, okay? Jadi untuk perkara ini berlaku, untuk pengkomersialan berlaku, untuk segala pelaburan yang telah kerajaan letakkan pada research tadi itu ditranslatekan kepada apa yang memanfaatkan pengguna, aktiviti pengkomersialan ini perlu berlaku dan komponen dia, ejen yang diperlukan untuk memastikan ini berlaku ialah first and foremost anda. Saya nak buat jari saya tunjuk sampai ke depan ni, sampai nampak ni, anda. You are the ones. Yang saya nampak kat dalam ni ada 200, berapa tadi? 215 orang. Mereka inilah yang kita harap lepas dengar taklimat ni, nampak teknologi apa yang berkenan ada dekat MPOB, nampak jalannya macam mana kita nak buat, tahu siapa nak dihubungi, terus mengambil keputusan untuk menceburi bidang ini. Okay, jadi anda dulu, you are the one, entrepreneur, kita perlukan anda untuk memastikan agenda ini berjaya. Kemudian tak cukup dengan anda seorang tokoh kanting nak buat pengkomersialan, kita perlu ada good collaboration. That will be you dengan MPOB. Jadi kita tak payah buat research dah, MPOB dah ada researchnya. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah ambil research mana yang hari ini banyak yang saya dengar kebanyakannya macam dah ready, dah sedia untuk diambil. Ada juga saya pasti research yang kita tak bentangkan hari ini yang mungkin bukan mechanization atau mungkin research yang sedang dilaksanakan. So semua research ni kita boleh pertimbangkan sama ada sesuai atau tidak dengan pengalaman kita, dengan network yang kita ada dan kita pilih. Buat some shopping, pergi shopping tengok apa lagi yang MPOB ada, pilih teknologi yang berkenan, tanda tangan perjanjian dengan mereka untuk memastikan masing-masing mendapat haknya. Dan kemudian kita perlu satu ekosistem yang baik, ekosistem yang menyokong untuk perkara ini berlaku. Dan ekosistem itu telah ada pun disediakan oleh kerajaan. Kita ada yang kat dalam, saya letak gambar matahari yang tengah-tengah tu logo MTDC. Kita ada SME Corp yang menaungi semua SME dalam negara. Dan kita ada kerajaan Malaysia yang menyediakan macam-macam bantuan untuk aktiviti seumpamanya. Jadi saya sebagai orang yang dah buat pengkomersialan, saya dah buat R&D, R saya dah buat, D saya dah buat, C saya dah buat, I saya dah buat. Sekarang saya duduk di meja belah sini pula. Terletak saya duduk di meja belah sana. Jadi sebagai seorang yang berada, orang kata dalam industri ini, saya rasa tak ada negara lain dalam dunia yang semurah hati seperti kerajaan yang kita ada. Tak kisahlah siapa yang mengepali kerajaan tu, yang memberi bantuan daripada mula kita ada idea
sehinggalah kita nak ke langit. So daripada ideation, kepada researchnya, kepada pre-comnya, kepada comnya, kepada developmentnya, kepada compliance-nya, semua ada dana. So apa yang kita perlu buat ialah memastikan kita memohon dana yang betul pada masa yang bersesuaian dengan dana tersebut. Jadi kalau misalnya kata kita nak buat ni, kita nak buat pengkomersialan, carilah dana pengkomersialan. Jangan pergi kat tempat yang buat R&D, mohon dana pengkomersialan, kemudian kita akan dikatakan tak layak. Jadi pada saya, kita punya ekosistem pembiayaan tu lengkap, ekosistem yang kita sedia ada cukup kondusifnya. Jadi sebenarnya tak banyak alasan kenapa perkara ni tak boleh berlaku. Okay. Seterusnya, perkara yang boleh menjadikan aktiviti pengkomersialan kita kurang berjaya atau tidak berjaya ialah 4 perkara ini. Yang pertama yang kena kuat ialah hubungan di antara pembekal teknologi dengan anda sebagai penerima teknologi. Yang kemudian adalah tentang harta intelek. Penciptaan tu, siapa yang memiliki harta intelek tersebut. Kemudian urusan keuangan. Urusan keuangan bukan nombor satu. Dia bukan perkara pertama yang menyebabkan berjaya atau gagalnya projek. Dia nombor yang ketiga. Okay? Kemudian ialah cara kita faham pasaran. Betul tak kita faham pasaran? Jadi pasaran yang kita sasarkan ni betul atau tidak? Okey, dari aspek penyedia teknologi dengan penerima teknologi, kedua-duanya kena ada kesanggupan ini. Di satu pihak, MPOB saya tak nampak ada masalah. Memang tadi tu menyeru orang ramai, teknologi dah ada, dah masak, dah matang. Datanglah ambil. Sebelah dia tak ada masalah nak transfer, nak memberi. Sebelah kita pula, adakah kita bersedia, adakah kita ada kesanggupan dan kapasiti untuk menerima teknologi. So, satu pihak bersedia, kita macam mana pula? Okay? Kedua-duanya kena ada. Yang next, adakah kita mengimpikan perkara yang sama? Sebagai syarikat SME yang kat luar ni, kita masing-masing nak jadi unicorn, kita nak jadi kuda magical yang hebat dan keuntungan dan sekian-sekian banyaknya. Itu impian kita. Apa pula impian researcher? Adakah impian dia nak jadi sama dengan kita, dia pun motivasi dia keuangan atau motivasi dia memastikan hasil ciptaan dia dicapai oleh semua orang? Jadi mimpi kita kena sama, jadi kita bercakap bahasa yang sama. Okay? Seterusnya, pemilikan harta intelek ni. Bila kita berbincang nanti dengan MPOB, bila kita jumpa, katalah kita berkenan satu teknologi ni, kita jumpa MPOB, kita jumpa TOT, kita kata kita mahu teknologi yang ini. Antara perkara yang kita kena pastikan ialah adakah teknologi yang kita inginkan itu terlindung harta inteleknya. Terlindung pula dalam aspek mana? Apa jaminan harta intelek itu terlindung dengan baik? Sebab apa yang kita tak mahu ialah hari ni kita ambil teknologi itu, kita bayar sekian jumlah, kemudian bila kita masuk je pasaran hari ni, beratus-ratus orang boleh curi idea ni. Adakah idea itu terlalu mudah untuk ditiru? Adakah ia terlalu rumit sehingga tidak difahami pasaran? Rumit pula untuk diterjemahkan jadi produk. Jadi semuanya adalah faktor yang perlu kita pertimbangkan apabila kita nak shopping teknologi sebentar lagi. Okay? Kalau saya laju sangat, slowkan saya Encik Muiz. Saya kadang-kadang kalau excited tu, dengan tangan-tangan saya dengan berlari saya nanti. Okay Puan, okay best. Boleh, okay. Okay, thank you. Okay, next. Ini kita datang kebanyakan hari ini ialah duit. Kita selalu rasa projek kita gagal sebab tak cukup duit. Saya banyak kali dengar orang kata duit pengkomersialan tak cukup, duit research tak cukup. Basically kita selalu kata duitlah punca kegagalan. Pada saya, this is not true. Sebab how we maximize duit tu, macam ni kita nak stretch RM1 kita tu, ada orang kita beri RM1, dia boleh buat duit daripada RM1. Ada orang kita beri RM50, dia boleh habiskan juga tanpa mendapat apa-apa pulangan. Jadi cara kita merencana duit tu, merancang duit tu, membelanjakan duit tu, semuanya adalah faktor U tadi tu. Kita punya keusahawanan, entrepreneurial trait kita tu, management kita, finances kita, cash flow kita, semuanya adalah berkaitan. Jadi bila kita nak masuk ambil satu-satu teknologi tu, kita kena bersedia dengan sedikit keuangan dan memastikan keuangan kita tu nanti dapat ditadbir dengan baik dan mencukupi untuk melaksanakan semua aktiviti yang kita mahu laksanakan dengan duit tersebut untuk projek yang ini. Okay? Yang ini. Saya saja letak lagu Love Takes Time. Ni lagu tahun 80-an. Apa yang saya nak sampaikan kat sini ialah perjalanannya tu dia bukan linear. Bukannya hari ni kita ambil teknologi, hari ni duit masuk, dalam tempoh 1 tahun pelaksanaan projek, kita dapat capture 10% of the market. Selalunya tak pernah lagi, saya tak pernah lagi
kerjaya saya dalam bidang pengkomersialan teknologi transfer ni selama berapa tahun 20 tahun ni tak pernah lagi saya nampak benda tu linear macam tu. Okay, dia banyak. Kalau kata kita dah jalan, dah separuh jalan, kemudian kita kena patah balik pada research, kena lukis semula, atau kadang-kadang kita dapat pergi, dia mengambil masa dan duit kita tu hendaklah pandai kita rencanakan supaya ia mencukupi dan dah ambil faktor dah semua benda yang mungkin akan berlaku supaya produk kita nantinya tak jumpa peringkat orang kata Death Valley yang tak cukup keuangan lagi tu. Okay. Now, pasaran pula. Kadang-kadang yang saya nampak tadi, banyak produk yang saya nampak tadi, memanglah yang, ialah kita punya penciptanya ialah MPOB kan. Jadi naturally dia akan cipta produk-produk yang berkaitan dengan industri sawit. Sebab dia sendiri adalah institusi penyelidikan dalam bidang sawit. Tapi ada produk yang kat situ mungkin kita boleh gunakan dalam sektor lain. Mungkin kalau tadi tu kita nampak contohnya, apa tu nama dia, Cik Rizal yang macam pasang dekat motor tu yang boleh letak buah sawit tu, apa you call it tadi. So yang itu mungkin boleh digunakan untuk mengangkut bahan-bahan lain contohnya. Jadi kita yang melihat teknologi tu mungkin MPOB dia nampak hanya satu sebab memang itu bidang dia. Kita usahawan yang kat luar ni nampak dan mungkin kita boleh kata ini teknologi ni mungkin sesuai kalau kita nak gunakan juga, nak pushkan juga di hospital contohnya untuk angkut tong-tong gas contohnya kan. Jadi kita boleh fikirkan ruang mana lagi yang kita boleh masukkan teknologi kita. Kemudian pengesahan pasaran. Bila kita nak ambil satu produk tu, kita nak tahu produk ni betul ke tidak kat luar sana perlu. Katalah kita nak buat sabit, katalah cantas tadi kan, cantas tu dah cantik lah. Cantas ni saya dah jumpa daripada tahun 2008 kalau tak silap saya. Dan sejak 2008 mula-mula saya jumpa cantas sampai hari ni dia dah improve a lot. Dah banyak dah penambahbaikan yang dilaksanakan di atas cantas. Katalah kita boleh buat cantas sekarang ni yang boleh memotong sawit sehingga 50 meter. Okay, hebat tak? Cantas saya naik sampai 50 meter tak gegar. Dan ringan, boleh pakai sebelah tangan. Yang video-video tadi yang potong pakai cantas tu kan, saya pun sebenarnya dah pernah gunakan cantas. Jadi kalau MPOB buat video pakai cantas perempuan macam saya yang buat kan, mesti lagi hebat. No, perempuan pun boleh buat. Ini adalah senang pakai cantas. Well anyways, so katalah cantas yang kita baru cipta ni boleh hingga berapa? 50 meter saya cakap tadi tu kan. So hebat sangat cantas ni. Tapi ada ke pokok kelapa sawit yang tinggi sampai 50 meter? Jadi invention tu, mungkin kita rasa kita dah cipta sesuatu yang sangat hebat, sangat bagus, dah boleh 50 meter contohnya, tapi tak ada keperluan untuk produk tu. Tak ada pokok setinggi macam tu. Ataupun kalau boleh sekalipun pokok naik tinggi macam tu, dia punya kualiti pula tak elok. Jadi kita nak kena ada balance antara apa yang pasaran perlukan dengan apa yang kita nak syorkan. Kadang-kadang mungkin pasaran tak tahu, kita memang nak introduce something entirely new yang market tak pernah nampak lagi. Kita nak push produk. Kalau kita nak push an invention, sebenarnya lebih susah. Sebab market tak nak pun. Kita yang nak introduce benda-benda, kita nak push. Mungkin kita akan perlukan lebih cost untuk marketing. Tapi kalau market memang nak berdarah-darah menunggu produk ni, kalau produk ni tak sampai tak boleh buat kerja, memang a very very severe pain, yang itu senang kita nak jual. Jadi understand the market, tahu mana kita nak pergi dan buat pengesahan sebelum kita commit. Okay, actually sebelum kita buat research pun, tiba peringkat ni saya nampak produk dah sedia, dah cantik. Jadi kita yang nak ambil teknologi ni sekarang kita pilih pula sama ada teknologi yang kita berkenan tu sah atau tidak pasarannya seperti dalam kepala kita. Betul tak apa yang kita gambarkan tu? Okay, now sekarang kita masuk pada dana. Dana yang ditawarkan banyak. Tapi dekat sini saya letakkan dana MUSTI, Kementerian Sains, bergantung kepada TRL-nya. Kalau misalkan TRL 1, which is baru idea, belum ada apa-apa nak tunjuk. Kalau orang tanya product invention awak apa, tak ada apa nak tunjuk. Semua dalam kepala saya, mungkin masih TRL 1. Tapi yang kita nampak tadi, semuanya mungkin, kalau tak silap saya, Cik Rizal mungkin boleh betulkan saya, setidak-tidaknya dia dah TRL 8. Produk dah ada, prototype dah ada, dah sedia untuk dikomersialkan. Jadi sebagai syarikat, kita tak pandang TRL yang lain. Kita pandang sekarang TRL 8 dengan 9. Apa dana yang kita boleh mohon di peringkat 8 dan 9. Okay? Kalau misal kata kita nak invest dalam produk yang masih di peringkat R&D, katalah orang tu ada idea, kita dah berkenan dah, kita nak invest pada idea dia, cost investment kita mungkin lebih murah. Sebab dia risiko gagal dia tu masih tinggi. Sebab produk tak ada pun lagi, baru idea. Dia sama macam kalau kita beli benih pokok durian,
Kalau kita beli biji durian tentulah murah, orang tak jual pun kot. Tapi kalau kita nak beli kad durian yang dah tinggi 1 kaki lain harga, 2 kaki lain harga, pokok yang dah berbuah lain harga. So sama juga dalam kes ni, lagi ke belakang kita pergi, lagi rendah TRL-nya, teknologi pelesenan teknologi tu akan lebih murah. Yang saya nampak di MPOB tadi kebanyakannya dah at least lah saya nampak 7, 8 atau 9. Prototype dah tentu ada. Kan Cik Rizal, kalau saya silap betulkan saya ya. Baik, Kemudian kita ada selepas CRS9 tu kita dah masuk pasaran. Kat situlah MTDC main, Cradle, Mavcap, investment, venture capital semua dah masuk dekat bahagian selepas TRL9. Okay. Now, ini adalah sedikit saya kembangkan tentang dana yang ada di Musti. Siapa yang boleh memohon? Kalau misalnya kata kita individu, macam saya kata tadi itulah baru idea dalam kepala, kita pergi kepada dana EIF. Tapi untuk kita mungkin saya kira kita akan melihat kepada BGF ataupun SRF. Jadi dana yang BGF, SRF tu kalau kita tengok collaboration kat bawah tu, saya tulis ringkasan je kat situ. Tapi kalau tuan-tuan nampak ada perkataan GRI kat situ, GRI merujuk kepada Government Research Institute termasuklah MPOB. Jadi kalau kita bekerjasama dengan MPOB, kita layak memohon mana-mana dana yang di situ tertulis GRI itu, mana kita boleh mohon. Kita mohon sebagai syarikat, partner kolaborasi kita ialah MPOB. Okay. Kemudian yang ini adalah High Tech Low Touch Initiative. Ini adalah satu inisiatif bawah Musti untuk menggalakkan pihak luar sana, industri ataupun kerajaan untuk buat procurement, membeli produk-produk yang tinggi teknologi dan membantu merendahkan sentuhan, mengurangkan sentuhan. Kalau tengok gambar yang pertama sekali tu yang ada kenderaan warna merah tu, itu adalah skuter yang digunakan, robotik skuter, power cut dipanggil, yang digunakan di MAIPS. Okay. Yang tengah tu adalah robot pencuci lantai yang kita gunakan dekat pasar ayam Ipoh. Kalau dekat dalam ni ada orang Ipoh, untunglah orang Ipoh, pasar ayam dia pakai robot. Dekat kampung saya tak ada robot. Yang sebelah tu pun masih dekat pasar juga, pasar ayam Ipoh juga. Yang itu ialah robot yang mengangkut tong sampah. Dan yang kat hujung sana tu macam ramai orang kenal, itu ialah Makcik Kiah. Makcik Kiah pernah bertugas di MAIPS dan juga bertugas di hospital, di beberapa hospital lah. Basically dia jaga, dia menguruskan ward-ward yang terlibat dengan COVID. Jadi semua ni usaha-usaha untuk menggalakkan penggunaan mechanization dengan robotik adalah salah satu usaha Musti. Okay? Jadi kalaulah tadi tu kita ada teknologi yang katalah mengangkut apa tu sawit tadi tu kan, kalau sebelum ni kita kena gaji ramai pekerja dan sekian kawasan akan perlukan sekian bilangan pekerja dan setiap pekerja pula akan kena ngangkut banyak tangan nak pegang buah-buah ni semua contohnya. Semua benda ni akan dapat dikurangkan dengan penggunaan mesin. Okay? Jadi itu mungkin kalau misalnya kata kita ada teknologi yang kita boleh qualify bawah high tech, low touch, mungkin boleh kita pertimbangkan bawah program yang ini. Okay? Kemudian di MTDC sendiri, kita ada dana Business Startup Fund, kita ada Business Growth Fund, kita ada Halal Technology Development Fund, dan kita ada National Technology Innovation Sandbox. Saya akan narrow down terus, kejap slide saya tak bergerak ke? Okey, saya akan bergerak terus kepada dana NTIS ya. Sebab NTIS lah saya rasa mungkin yang ramai antara kita berminat nak mohon. So NTIS ada, inilah jenis-jenis NTIS yang ada. Yang pertama ialah single site. Kita mohon dana, kita nak pergi nak uji, katalah cantas tadi kita nak ambil teknologi cantas dan kita nak kena uji dulu. Uji tu sebenarnya termasuklah juga promotion. Katalah cantas kita nak buat 100 cantas, kita nak bekalkan kepada sekian ladang ni dan kita nak mereka gunakan selama 6 bulan, buat kajian dalam tempoh 6 bulan ni produktiviti dia meningkat atau tidak, pendapatan dia bertambah atau tidak. Sebab bila dia dapat kurangkan tenaga kerja tapi dia punya produksi meningkat, tentulah produktiviti dia lebih baik kan. So kita nak tengok pulangan tu. Mungkinlah kita kata alah cantas sampai 5,000 siapa nak beli? Pekebun kecil mana mampu nak pakai 5,000? Tapi kalau kita boleh ganti 3 orang pekerja dengan 1 cantas dan kita boleh cover lebih banyak ekarnya dengan 1 mesin, dia akan berbaloi. Jadi data ni semua yang kita nak kumpul contohnya dan kita boleh mohon single site sandbox. Tapi mungkin juga kita kata tak cukup nak uji dekat 1 ladang. Kita nak kena uji dekat ladang 1 di sini dan 1 lagi ladang yang ini. 2 customer yang berbeza
Yang ini memang kaedahnya sekian, yang ini kita nak gantikan cantas lama contohnya. Jadi kita akan jadi multiple site sandbox, teknologi yang sama tapi dua site yang berbeza, kita akan mohon multiple site sandbox. Okay. Kemudian yang ketiga tu commercialization sandbox ni berbeza. Yang ni sebenarnya kita dah nampak dah pasaran kita. Jadi kita sekarang ni memang nak melaksanakan aktiviti pengkomersialan, kita panggil dia commercialization sandbox. Antara aktiviti yang kita recognize kat bawah ni, nanti kejap lagi kita terangkan, termasuklah juga pematuhan piawai, standard apa yang ditetapkan. Jadi kadang-kadang kita perlu intervention daripada kerajaan. Katalah, saya bagi contoh drone contohnya kan. Drone nak terbang tak boleh sembarang-sembarang. Dia kena ada kelulusan daripada CAAM. Kalau dia kata boleh terbang, boleh terbang. Kalau dia kata tak boleh, risiko takut jatuh kat orang lah apa semua, maka kita tak dapat nak terbang. Jadi siapa yang nak bagi kita lesen penerbangan ni, yang itulah yang akan kita uruskan juga di bawah activity sandbox. Okay. Dan yang lagi satu juga saya kena alih ni. Saya nampak muka Cik Muiz je. Okay, saya alih. Cik Muiz dah atas sikit. Yang satu lagi lah corporate sandbox. Yang ni lebih kepada commercial activity juga. Tapi yang ini kita akan ada mungkin amount yang diperlukan untuk aktiviti ini lebih besar lagi. Dia tak cukup 250, tak cukup 500, tak cukup 4 juta, diperlukan lebih lagi. Yang ini kita masuk dengan cara matching funding antara MTDC pun akan biaya dan kita akan carikan investor lain juga. Okay. Saya nampak masa dah terhad kan Cik Muiz? Saya dah nak kena bergegas dah ni. Okay, so yang banyak maklumat kat sini saya kira nanti mungkin kita boleh kongsi, MPOB boleh kongsikan dengan peserta. Dan maklumat ni pun sebenarnya ada dekat website, tak perlu saya terangkan satu persatu. Okay, kita skip. Ini contoh syarikat yang telah mendapat dana sandbox. Dia ambil teknologi MPOB. Kita nampak tadi teknologi ditunjukkan. Jadi yang ini baru lulus Mac 2021 dan saya difahamkan beberapa jenis teknologi pada MPOB boleh dilesenkan secara tidak eksklusif. Maknanya akan beberapa syarikat boleh mohon yang sama. Jadi kalau mohon yang sama mungkin kita boleh laksanakan aktiviti itu di sektor yang berbeza ataupun kita uji di ladang yang berbeza contohnya. Dan kita boleh tengok nanti permohonan tu kalau misalnya kata aplikasinya berbeza masih boleh dipertimbangkan bawah sandbox. Okay. Okay, application-nya ini ada saya tolong carikan. So kat sini nanti boleh pergilah dekat link-link ni tengok apa yang ada. Mula-mula tadi kita shopping teknologi, yang kedua kita shopping dana pula. Laksanakan dua-dua ni dan tipsnya ialah faham dengan jelas apa dia syarat kelayakan. Kalau misalnya kata kita memohon dana yang betul, kita layak dan kita mohon dana yang betul pada masa yang betul dalam pelaksanaan projek kita, lebih senanglah peluang untuk kita mendapat kejayaan, mendapatkan dana tersebut. Dan yang kedua ialah layakkan diri. Kalau misalnya kata hari ni rasa macam tak layak, tengok pada syarat-syaratnya macam tak layak, macam saya ni mikro sangat, saya ni enterprise, kecil sangat nak mohon dana-dana ni, maka layakkanlah diri, ikhtiarkanlah supaya anda layak. Yang itu saya pasti SME Corp boleh membantu. Dan yang ketiga pula, pitch it right. Sebab selalunya saya ni duduk kat dalam beberapa panel yang mendengar orang datang buat pitching. Kadang-kadang sayang, sebab kita tahu teknologinya bagus, saya tahu kemampuan syarikat tu ada, tapi dia tak pandai nak bercakap. Jadi itu satu skill yang boleh dipelajari, itu bukan bakat tu bakat pun ya juga. Tapi di samping itu ia adalah skill yang kita boleh belajar. Jadi belajarlah cara untuk pitch dengan baik, supaya apa yang dihasratkan tu, cerita kita tu dapat sampai, orang faham apa yang kita nak laksanakan dan bersetuju untuk bantu kita kerana dia faham. Itu yang penting. Okay? Macam contohnya kan, saya sendiri kalau saya nak bercakap, saya tak boleh duduk. Saya akan berdiri, sekarang saya berdiri. Tapi bahayanya pula bila kita berdiri, kadang-kadang kita keluar, kita excited sangat, kita menerawang ke mana-mana kita pergi, kita keluar daripada Zoom camera. So, especially sekarang bila kita kebanyakan pitch dilaksanakan secara online, tips how to pitch ni sangat penting. So, go shopping for the right causes juga. Dan saya rasa itu sahaja yang saya ada. Saya kembalikan semula majlis kepada moderator, Cik Muiz. Talk show host. Okey, itu dia. Terima kasih Puan Mariati ni. Itulah kalau nak ikutkan kita punya sesi rehearsal panjang lagi ni. Ada cerita yang Puan Mariati ni tak cerita, tak share dengan kita. Tak sempat. But saya rasa berbalik kepada Puan Maria punya presentation, kita melihat bila Puan cerita on the landscape itself, innovation ni pun sendiri adalah proses.
proses di mana macam mana kita belajar ABC, macam tu jugalah kita kena lalui the step by step, kalau kita ikut step by step yang sepatutnya tu, dan untuk dapatkan dana, untuk dapatkan pakar, untuk even pitching ataupun be qualified for the program, it's easy because kita dah pun lalui steps yang diperlukan untuk tujuan tu kan Puan. Alright, okay. So, terima kasih Puan. Saya pun bersemangat. Saya baca komen, saya baca komen tadi ramai yang cakap Puan laju macam bullet train, tapi saya faham. Ada yang cakap macam tu. Ada yang cakap Puan bersemangat Puan. So, okay. Saya rasa macam it's a very good thing. Bila kita berjaya menarik minat orang untuk teruskan bersama-sama dengan kita, dan saya kira untuk sesi kedua ni pun sama juga, kita pun telah menerima banyak soalan daripada kita punya penonton-penonton di platform Zoom dan juga di platform FB, SME Corp Malaysia dan juga MTDC dan juga MPOB. Baiklah, saya kira boleh kita kickstart dengan sesi kedua ni. Saya dahulukanlah soalan kepada wanita, ladies first Okey Puan, soalan ni saya dapat daripada FB SME Corp Malaysia. Saya kira soalan ni a bit remote daripada tajuk mekanisasi ladang sawit dan teknologi, tapi saya rasa mungkin ada di antara para penonton kita hari ini yang nak berminat juga untuk tahu di manakah tahap mereka kan. Jadi soalan ni saya kira antara yang boleh membantu juga usahawan kita. Okey, soalannya berbunyi sebegini Puan. Syarikat saya baru ditubuhkan dan belum merekodkan keuntungan. Bolehkah saya memohon dana? Dan berapakah modal berbayar ataupun paid up capital yang saya perlu ada? Okey. Saya nak kena petik Cik Rizal. Cik Rizal, maafkan saya kena petik Cik Rizal. Tadi Cik Rizal bercakap dekat sawit dia ada 3 jenis pokok. Satu pokok pramatang 0 hingga 2 tahun. Kemudian pokok 2 hingga 25 tahun, pokok matang dan kemudian pokok tua. Okey, untuk pembiayaan kita biaya semua jenis pokok. Pramatang, matang, pokok tua semua boleh. Jadi kalau kita syarikat yang baru ditubuhkan, kita belum ada keuntungan tapi kita baru didaftarkan pun boleh. Hari ini daftar, hari ini mohon pun boleh. Tapi untuk kita lepaskan duit tu nanti kita mungkin akan letak syarat supaya ada sedikit sokongan duit yang setimpal dengan projek. Katalah projek yang kita mohon tu dananya 4 juta tapi duit dalam kita punya paid up capital RM1 dia macam susah lah sikit kot. Hendaklah setimpal supaya kita mampu. Kita tahu syarikat mampu melaksanakan projek. Jadi kalau syarikat boleh meyakinkan kita bahawa dengan dana yang dia ada, terhad macam mana pun tanpa jualan ke apa, dia mampu melaksanakan projek, kita boleh pertimbangkan. Okey, Cik Rizal, POB macam mana? Ada tak ambil kira dari segi modal berbayar ke tak berbayar ke, ataupun syarat asas macam yang SME Corp kita terima ada SSM, cukup sekadar didaftarkan ada lesen premis, apa syarat asas? Mungkin kita boleh share pada peringkat awal ni lah. Terima kasih Encik Muiz. Kebiasaannya jika company ataupun syarikat tu berminat untuk menjadi pengeluar rasmi kepada MPOB, kebiasaannya kita akan minta dia buat permohonan rasmi kepada ketua pengarah kami lah. Dan setelah itu permohonan rasmi itu akan ditapis oleh bahagian corporate unit di mana ia akan melihat kepada profil company tersebut dan background company tersebut supaya teknologi yang kita bagi tu company yang kita lantik tu bukan hanya sekadar dilantikkan sahaja tapi mampu beroperasi dan menghasilkan teknologi ataupun melakukan orang kata apa penjualan ataupun pembekalan teknologi itu kepada industri. So itu ada beberapa kriteria yang kita tapis lah. Dia bukannya satu pun. Okey, sebelum saya pergi ke soalan kedua, saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu semua tengah bersemangat, semua tengah seronok. Ada yang angkat tangan, saya boleh nak bagi akses sebab kita dalam sesi Zoom ni adalah platform webinar. Jadi akses hanya diberikan kepada panel dan juga moderator. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk gunakan chat box ataupun Q&A box ni untuk bertanyakan soalan ataupun mungkin menyuarakan sebarang pendapat ataupun input yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya pergi kepada Encik Rizal pula. Ada soalan daripada chat box ni bertanyakan, adakah Felda dan FGV sudah menggunakan teknologi seperti yang Encik Rizal bentangkan sebentar tadi? Okey, terima kasih Cik Muiz. Okey, berdasarkan rekod kami, ada beberapa kami panggil sebagai rakan untuk kajian.
iaitu menjalankan kajian ujian-ujian teknologi-teknologi MPOB sebelum dipasarkan bersama dengan FEDA dan SGB. Ini termasuklah FEDA apa ni? FEDA Tenoplan dan FGB Plantation, dari dua kan, FGB dengan FEDA Tenoplan, iaitu FEDA Tenoplan adalah syarikat kontraktor kepada FEDA yang menjalankan kerja-kerja di kawasan FEDA Peneroka. So berdasarkan kita punya rekod, memang ada FEDA dan SGB yang telah menggunakan especially cantas, iaitu pemotongan sayur motor sejak tahun 2015 lagi. Itu ada dalam saya tak sure dia punya berapa kuantiti, tapi ada. Sebab kita pun memang rapat dengan FEDA sebenarnya. Kita apa-apa pun teknologi memang kita share information dengan FEDA sebab salah satu stakeholder MPOB sendirilah. So memang ada. Alright, okay. Kita beralih kepada Puan Mariatini pula. Ada soalan daripada Encik Muhammad Lazib Pit. Company saya iSawit sedang merancang membangunkan projek ladang sawit digital bersama KPSM Kimanis Berhad. Adakah layak projek ini untuk mendapat pembiayaan MTDC? Ladang sawit digital. Mungkin ada tak yang mungkin Puan boleh kongsikan? Sekadar mendengar tajuk projek, susahlah saya nak kata layak atau tidak. Tapi sekadar mendengar tajuk projek, saya berminat untuk lebih lanjut lah. So mungkin kita boleh PM baru. Dia tak PM tepi kan lah. Boleh PM baru boleh dengan PM saya. tepi Encik Muhammad Lazib, saya rasa soalan yang Encik Muhammad Lazib utarakan ni boleh kita bawa ke depan lagi, mungkin boleh bagi detail dan kita akan kemukakan kepada Puan Mariatini nanti. Okey, baiklah. Selain itu mungkin soalan seterusnya mungkin saya nak ajukan kepada Encik Muhammad Rizal. Tadi kita bercerita tentang teknologi yang telah pun MPOB perkenalkan khusus untuk industri ladang sawit. Apakah terdapat sebarang bantuan lain ataupun skim yang ditawarkan oleh MPOB kepada PKS yang berminat selain daripada apa yang Encik Rizal kongsikan tadi? Terima kasih Encik Muiz. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kerajaan melalui MPOB ada memperkenalkan dua skim yang melibatkan mekanisasi, iaitu skim diskaun cantas dan skim Optimis. Tapi skim Optimis ni telah habis. Telah tamat tempoh, bermula daripada 2016 hingga 2020. Cuma pada masa kini ada satu skim saja, iaitu SKIDIC, iaitu skim diskaun cantas. Kedua-dua skim ni adalah kita memberi galakan kepada industri untuk membeli ataupun menggunakan mekanisasi dengan memberi bantuan rebate. Contohnya macam SKIDIC ataupun skim diskaun cantas, kita bagi rebate RM1,000 per unit. Bagi Optimis pula, kita bagi bantuan sehingga 20% dari harga jualan. So yang ada pada masa kini yang masih available untuk kita apply adalah SKIDIC, iaitu skim diskaun cantas. Untuk proses permohonan, tuan-tuan boleh pergi ke pejabat tunas kawasan yang berhampiran dan mereka akan bagi tahulah macam mana prosedur dan apa yang perlu dan pengisian borang macam mana. So dari segi situ dia akan proses dan dia hantar ke HQ untuk kelulusan. Alright, okey. Itu dia sedikit maklumat tentang bantuan. Okey, seterusnya Puan Mariatini, ada juga yang bertanya, soalan ni saya dapat daripada chat box daripada Yapway. Dia bertanyakan, what is the success percentage out of 100 applications? Soalan panas ni. Okay, dia depends sebab masa kita dia macam ni, mula-mula sekali kita akan terima inquiry. So semua tu sebenarnya registration of interest tu macam first screening. So peringkat tu memang banyak yang kita tolak. Sebab ataupun kita kata okey tapi dia tak datang balik. Jadi kat sini banyak drop out. Jadi di sini dia punya success rate memang very low lah. Tapi as it tapers down, dia menuju ke arah sini untuk kelulusan, the percentage gets higher. Jadi sebenarnya dia bergantung kepada me lah kan. Semua dana yang kita nak mohon sebenarnya kita boleh dapat asalkan kita kita tahu qualifying criteria dan kita tahu kita qualified dan kita present our proposal, our case tu dalam bentuk yang memang dicari oleh pengurus dana. Jadi bila dah sampai peringkat sini mungkinlah saya boleh kata 50% probability of
kejayaan mendapatkan dana tu. Tapi di sini tadi tinggi tau, mungkin 80% sebab kita mungkin tak layak, kita mungkin tak lengkap permohonan. So if you submit a better prepared proposal, dah habis think through before you submit your kertas kerja tu, it will increase your chances to get among the 50% yang berjaya di sini. Tapi 50% tu pun I don't have the number offhand. Tapi memang trend dia is it tapers down here. Yeah, of course. The number gets smaller tapi the chances get higher. Ya, sebab pada macam Puan ceritakan sebentar tadi, saya ulang balik, it's a process. Yang mana yang tahu the process, it's not a problem untuk dia prepare every single thing because dia tahu apa yang diperlukan untuk memastikan projek dapat dilaksanakan dan sebagainya. Okey, terima kasih Puan Mariatini. Baiklah, ada soalan saya terima juga bertanyakan kepada Encik Rizal, boleh terangkan tak bagaimana pengguna nak dapatkan alat ganti cantas ni kalau mereka dah beli? Okey, untuk alat ganti cantas ni, pada masa kini cantas kita ada beberapa pengeluar rasmi yang dilantik oleh MPOB untuk memasarkan di atas permintaan industri. So berkaitan dengan alat ganti, ianya boleh diperolehi dari pembekal rasmi yang dilantik. Disebabkan setiap pengeluar rasmi ni dia ada design masing-masing. Maksudnya design syarikat A dengan syarikat B berbeza. Sebab itu dia punya marketing strategi kita tak sure. Cuma memang kalau dari segi alat ganti ia boleh dapatkan dari pembekal rasmi. Bagi cantas elektro dia ada dua cantas sebenarnya, cantas biasa dengan cantas elektro. Bagi cantas elektro macam company Makita yang dipasarkan oleh Maizer. So kalau nak dapatkan alat ganti bateri ataupun ada masalah dengan motor elektrik, boleh jumpa dengan orang panggil dealer ataupun penjual rasmi bagi Makita yang berada di sekitar kawasan lah. Saya tak salah saya dekat Satu Malaysia memang ada dealer yang rasmi bagi Makita. So itu memudahkan lah bagi pengguna sendiri. Cuma bahagian part atas tu je dia kena jumpa juga pengeluar rasmi, pembekal rasmi bagi cantas tu. Alright, okay. Thank you Encik Rizal. Okay, ada banyak lagi soalan masuk ni. Okay, soalan ni kita terima daripada Facebook. Puan, bila SME Corp pun selalu terima soalan macam ni lah bila kita deal dengan dana, tak kisahlah pinjaman ke geran ke. Soalan yang orang akan selalu tanya ialah, adakah dana yang focusing tajuk ini pengkomersialan, dana pengkomersialan ni mengambil masa yang lama untuk dapat kelulusan kalau mereka mohon dengan TDC? Okay. Okay, kita bukan TDC saja, mana-mana agensi pun jadi client charter. Jadi belah kita sekianlah client charternya 60 hari lah kan. Tapi bila kita ada client charter tu, sama ada permohonan kita tu lambat atau deras diproses bergantung kepada pemohon sebenarnya. Ya, betul. Kalau misalnya kata maklumat yang kita kemukakan tu lengkap, tersusun baik, senang nak diproses, dia cepat. Saya sendiri masa saya mula-mula kerja MTDC cerita 15 tahun lepas ni, permohonan dana yang paling cepat saya pernah proses 1 minggu sampai pada kelulusan. Sebab lengkap, dia teratur dia dengan apa, what do you call it, separator dia. Maklumat saya nak cari, orang kata selak je, jumpa dah kat situ. Memang lengkap, memang cantik. Dan saya pernah juga application sampai 9 bulan tak siap-siap. Sebab dia hantar application dia dalam 3 jumbo box. Tahu tak jumbo box DHL yang besar gajah tu kan? Kita nak kena membongkar, nak kena pakai tali, nak kena masuk pakai, punyalah susah nak cari maklumat. Jadi you can help. Sebab kalau kita nak senang, kita tak jumpa maklumat, kita pulang. Kita kata maklumat tak lengkap, kita kata. Tapi kita nak tolong. Tapi bila kita nak tolong tu, kita mungkin akan ambil masa. Pun salah juga nanti orang kata kita lambat. Jadi bantu agensi untuk mempercepatkan permohonan anda. Kita boleh influence masa tu. Yes, saya setuju. Even kat SME Corp Malaysia pun, yang mana yang macam mana cakap, bila dokumen tu teratur, susun ikut spesifikasi yang kita tetapkan, benda tu akan cepat. Kan, dan again ini semua bergantung kepada kawan sendiri sebab kita memang proses, kita ada standard operating procedure, kita ada proses yang kita lalui. Masa tu akan efek bila dokumen tak cukup, dokumen tak lengkap. So untuk rakan-rakan usahawan di luar sana, inilah trik dia. Kalau nak cepat, tuan-tuan dan puan-puan kena make sure dokumen lengkap. Dokumen dah diakui sah. Kalau salinannya salinan pendua. So benda-benda berkaitan dengan documentation semuanya ni
saya rasa bukan MTDC, bukan SME Corp, MTDC pun mesti ada bagi garis panduan di mana apa dokumen yang kita perlukan untuk permohonan dari segi dana ataupun geran ni. Okey, terima kasih Puan. Saya beralih pula pada Encik Rizal. Bila kita tengok banyak, saya rasa ini antara saya rasa kali ketiga atau keempat saya bersama-sama dengan MPOB organize webinar, dan saya pun ada juga hadir webinar sebelum ni berkaitan dengan technology commercialization, focusing on teknologi berkaitan dengan industri sawit. Mungkin Encik Rizal boleh kongsi bagaimana MPOB mengatasi masalah persepsi dari pengguna di ladang yang mengatakan alatan yang dicipta ni sebenarnya taklah praktikal ataupun mungkin macam tak berapa memenuhi kriteria diorang sebagai orang yang menggunakannya hari-hari. Okey. Macam ni Encik Rizal? Okey, terima kasih Cik Muiz di atas soalan. Okey, baiklah. Untuk memang kita akui ada beberapa rungutan yang kita terima dari pengguna itu sendiri mengatakan bahawa teknologi yang MPOB hasilkan tidak memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Namun begitu, bagi kami mengatasi masalah-masalah tersebut, kami menjalankan kajian bersama dengan ladang-ladang komersial dan pekebun kecil sendiri untuk melakukan ujian lapangan ataupun ujian ladang yang kami panggil field test, di mana kami akan menghantar beberapa teknologi kepada pengguna selama 3 hingga 6 bulan bagi mendapat maklum balas sebelum ianya dipasar. Itu konsep kami. Sebelum ianya dipasar, kami make sure ia betul-betul dalam kondisi yang baik. Justru daripada maklum balas tersebut, kami akan melakukan improvement, dan berdasarkan maklum balas dari pengguna tersebutlah kami lakukan penambahbaikan terhadap teknologi-teknologi yang orang kata dalam level prototype lagi ataupun prototype konsep lagi, dan selepas itu baru kami pasarkan. Dan berdasarkan ujian yang kami jalankan, kami share kongsi maklumat tersebut kepada industri-industri sawit, terutamanya ladang komersial dan pekebun kecil, bagi memastikan teknologi yang diterima itu adalah cukup meyakinkan bagi membantu ia meringankan beban pengguna tersebut. Okey, baik. Saya rasa gila bila kita nak keluarkan produk baru ni, of course industri, research market, orang-orang yang akan guna yang kita akan approach kan untuk dapatkan input. Okey, kita sudah pun sampai ke soalan terakhir. Saya sedih untuk saya bagi tahu masa kita terhad. Jadi soalan terakhir saya kepada Puan Mariatini sebelum kita tutup sesi pada hari ini, soalannya berbunyi, saya syarikat baru, adakah pihak MTDC menyediakan bimbingan penambahbaikan produk dan untuk pengkomersialan produk? Ada. Kita ada Tentra, kita ada Akademi Keusahawanan kita, terutamanya Tekno Keusahawanan. So, pergi dekat website kita, cari maklumat. Ada insyaAllah. Kita bantu. Alright. Okay. Itu dia soalan terakhir. Cukup ringkas, padat dan sweet lah orang katakan nak menutup sesi. Untuk Encik Rizal pula soalan terakhirnya. Ini Cantas ni banyak betul orang berminat Encik Rizal. Jadi saya dapat soalan, di mana saya boleh dapat tahu pembekal Cantas di seluruh Malaysia? Okey, terima kasih. Okey, untuk pembekal rasmi bagi Cantas kita ada di sekitar Lembah Kelang saja setakat ini. Tapi mereka mempunyai ejen-ejen bagi setiap negeri. So mereka dah melantik ejen bagi Sabah dan Sarawak, bagi kawasan timur, pantai timur, utara, selatan, bagi memastikan proses penjualan itu berlaku lebih senang, lebih mudah. So saya akan bagi nombor pada chat box, boleh lihat nanti saya akan type nombor pembekal rasmi Cantas tu. Cuma kalau tuan-tuan berminat nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh join kita punya webinar Optimis yang akan berlangsung pada 14 hari bulan ini, di mana kita akan mengetengahkan 13 teknologi. Jadi di situ ada teknologi penuaian, ada teknologi pengangkutan. So kita akan direct terus dengan pembekal rasmi yang dilantik oleh MPOB, dan maklumat pun saya rasa lebih banyak yang kita boleh perolehi lah. So itu saja. Okey. Itu dia, terima kasih banyak-banyak Encik Rizal, Puan Mariatini. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau jika soalan tuan-tuan dan puan-puan saya tak sempat baca ke ataupun saya terlepas scroll.
urus setia kita akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan jika perlu dan juga akan menjawab segala persoalan yang telah pun diberikan melalui chat box. Untuk soalan yang ditanyakan di Facebook, juga urus setia akan ajukan dan akan kemukakan kepada panel dan akan memberikan jawapannya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya rasa 1 jam setengah kita bersiaran ni masa cukup cepat, topik cukup hangat, kita pun sampai leka berbicara tentang pengkomersialan teknologi sawit, ladang sawit dan juga landscape pembiayaan. Saya kira moleklah kalau untuk menutup sesi ni saya ingin menjemput kedua-dua panel kita yang saya cukup kagumi untuk memberikan sedikit kata-kata semangat, kata-kata akhir kepada mereka yang sedang menonton sekarang. Silakan Puan Mariatini. Terima kasih. Okey, perahu sudah di air, dayung sudah di tangan. Kami dekat pantai ni ada SME Corp, ada MTDC, ada MPOB, sedia nak tolong anda launch. Jadi tunggu apa lagi? Mungkin dalam masa sebulan saya harap ada 172 orang peserta ni akan mengemukakan permohonan di MPOB untuk pelesenan teknologi, dan sebulan selepas tu datang pula dekat MTDC untuk mohon dana pembiayaan untuk tujuan pengkomersialan. Saya tunggu 171, lari dah seorang. Okay, terima kasih. Itu dia. Terima kasih Puan Mariatini. Itu dia kata-kata akhir daripada Puan Mariatini kepada semua yang menonton pada hari ini. Okey, Encik Rizal pula, saya silakan. Okey, kata-kata akhir kan. Okey, baiklah. Jika ditanya saya, bilakah waktu yang tepat untuk kita involve dalam industri sawit? Saya akan kata hari ini. Ini kerana bukan hari semalam, bukan hari esok. Adalah hari ini yang terbaik untuk kita terlibat secara langsung dalam industri sawit. Ini kerana kalau kita tengok sekarang harga bagi sawit adalah 4,600. Ini adalah peluang terbaik bagaimana kita dapat menambah pendapatan di samping bantuan-bantuan yang diberikan oleh MTDC, SME dan banyak lagi bagi memastikan industri kita, industri perniagaan kita berkembang maju dan dapat membantu industri tempatan. Oh, itu dia. Itu tadi tuan-tuan dan puan-puan, harapan daripada kedua-dua panel kita pada hari ini. Saya rasa cukup penting sebab kita bawakan dua panel yang cukup berpengalaman yang juga pernah menjadi sebahagian, yang masih lagi menjadi sebahagian daripada ekosistem perniagaan pada hari ini, industri yang berbeza, cuma dalam ekosistem yang sama. Jadi mereka inilah, termasuk saya sendiri di SME Corp Malaysia juga adalah antara individu yang cukup bersemangat untuk memberi sokongan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan platform sebeginilah antara usaha-usaha kami di dalam memberikan maklumat tambahan serta input yang mampu membuatkan tuan-tuan dan puan-puan berfikir sejenak, meneroka peluang dan juga mungkin cuba untuk mencari peluang yang mungkin sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan tak nampak ataupun tidak jelas, tapi melalui platform sesi webinar ini kita laksanakan, tuan-tuan dan puan-puan nampak lebih jelas dan faham. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Mariatini, Naib Presiden Kanan MTDC, dan juga Encik Muhammad Rizal Ahmad, wakil ataupun penyelidik daripada MPOB, kerana telah pun sudi bersama-sama dengan saya. Saya rasa cukup bertuah pada hari ini kita diberikan peluang untuk bersama dengan dua panel ni. Sekadar untuk memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada Encik Rizal dan juga Puan Mariatini, kita ada 4 siri webinar ni sebenarnya. Kita dah pun buat yang pertama pada bulan lepas, di mana Ketua Pengarah MPOB dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia telah pun bersama-sama memberikan sedikit nasihat dan juga maklumat berkenaan dengan bantuan yang disediakan. Dan kita minggu ini, bulan ini adalah yang hari ini adalah siri yang kedua, dan insya-Allah pada 7 Oktober 2021 kita akan lakukan siri ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk terus mendapatkan maklumat terkini daripada platform rasmi sosial SME Corp Malaysia MPOB, di mana kita akan kongsikan siapakah pula panelis yang akan bersama-sama dengan kita untuk sesi yang akan datang. Dan mewakili pihak pengurusan SME Corp Malaysia dan juga MPOB serta MTDC, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita pada hari ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan
kerana sudi dan sentiasa memberi sokongan kepada kami, orang kata apa, kira barisan hadapan ekonomi lah. Di kala pandemik sedang melanda ini, kami masih lagi mahu PKS terus orang kata apa bertahan dan mampu lagi bersaing lah walaupun diduga dengan pelbagai dugaan. Okey, jadi saya nak jemput sebelum kita akhiri sesi, saya difahamkan Urusetia nak ambil gambar. Tapi gambarnya tak boleh masuk lah kita punya peserta yang ada 166 ni. Dia punya gambar tu kita bertiga je. Okey, jadi Puan Mariatini, Cik Rizal dalam kiraan 3. Okey, 1, kita ambil gambar Alright, 2, 3. Okey, dapat dah Alright, oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan terus jaga jarak, jaga keselamatan, sentiasa mematuhi SOP dan arahan serta saranan daripada kerajaan. InsyaAllah kita semua boleh bangkit daripada daripada cabaran dan juga hentaman yang diberikan oleh COVID-19 ini, kerana kita adalah rakyat yang bersatu, kita adalah keluarga Malaysia. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Muiz Yusof, saya mohon maaf mewakili pihak Urusetia kalau ada tersalah kata, terpincang bahasa, masalah teknikal yang tidak dapat kami elakkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi akan datang 7 Oktober 2021 jam 3 petang. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jaga diri semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you.